Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan ruang masa untuk kita sama-sama berada di alamannya ini. Jadi terima kasih kepada mereka yang masih setia dengan vlog video saya ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, dan kepada mereka yang baru subscribe, salam ukhuwah daripada saya dan salam perkenalan. Semoga adanya channel ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam menambah ilmu, khususnya ilmu yang mana berkaitan dengan dunia akhir zaman ini dan ilmu yang berkaitan dengan Islam secara amnya. Baik, hari ini bicara saya hari ini ialah berkaitan dengan Dajjal. Apa yang diorang nak pada fasa yang keempat? Apa yang diorang nak pada fasa yang keempat ini? Apa yang mereka buat pada kita semua di fasa yang keempat ni? Okay, so sekarang ni kita sekarang ni berada di fasa yang keempat sudah. Jadi bukan bermakna jadi tidak ada khilaf lah, tidak ada khilaf ataupun perselisihan bahawasanya kita berada di fasa yang ketiga ataupun kedua. Sekarang ni kita berada di fasa yang keempat, yang mana fasa yang keempat ini dikenali sebagai fasa mulkan jabarian. Fasa mulkan jabarian. Dan mulkan jabarian ini adalah yang mana dikuasai oleh pemerintah yang diktator, kalau kita nak faham lah, atau pemerintah yang zalim. Okey, ini fasa yang keempat. Apa yang Dajjal nak pada fasa yang keempat ni? Apa yang mereka nak buat pada kita semua pada fasa ini, fasa yang keempat ini? Baik, sebenarnya kalau kita faham, selepas jatuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924 Masihi, maka secara otomatiknya, bukan otomatik lah, maka secara tidak langsungnya, maka sistem Islam ataupun sistem syura itu telah lenyap, habislah, tak ada lagi dalam sistem perundangan di Turki pada masa itu. Jadi apa yang ada, sistem yang ada, itulah sistem demokrasi panggil. Maknanya ialah mereka telah menggantikan sistem Islam yang cantik, yang elok, yang tidak ada tolak bandingannya dengan sistem-sistem yang lain. Mereka cuba untuk meletakkan sistem demokrasi ini, menggantikan sistem Islam ini. Jadi mereka telah berjaya menghapuskan sistem Islam di dalam dunia ni. Itu yang mereka telah buat. Bila mereka ada sistem demokrasi, maka mereka berjayalah untuk menyingkirkan Islam dalam kehidupan orang Islam, sebagai orang Islam khususnya. Jadi bila begitu, maka sedikit demi sedikit Islam itu jauh daripada orang Islam, terutama sekali cara hidupnya. Sebab apa? Dengan demokrasi inilah mereka boleh aturkan cara hidup manusia. Mereka boleh luputkan sistem perundangan Islam, hukum hakam. Mereka boleh jauhkan manusia, orang Islam khususnya, daripada Islam itu sendiri. Bagi contohnya kan, Kamal Atatürk menjadi pemerintah Turki pada masa itu, yang mana dia telah, orang kata, menidakkan ataupun menghapuskan bahasa Arab. Dan bahasa Arab kita tahu ia sebahagian daripada Islam juga kan. Begitu juga azan, dihapuskan azan dalam bahasa Arab. Ini maknanya kata syiar Islam itu dihapuskan. Jadi sedikit demi sedikit pada masa itu, orang kata Islam itu tak nampak lagi. Itu yang mereka Dajjal buat kepada manusia pada fasa yang keempat ni. Kita kena tahu. Apa lagi yang Dajjal buat? Antaranya juga ialah
Dajjal cuba untuk orang kata semua manusia pada zaman ini, khususnya zaman fasa keempat ini, supaya manusia hidup dalam keadaan keberhutangan yang tinggi. Hutang yang tinggi. Kenapa hutang? Mereka tampilkan apa? Mereka tampilkan gaya hidup yang mewah. Gaya hidup yang mewah. Suka dengan cara hidup yang tinggi. Cara hidup yang mana gaya orang-orang hebat, orang-orang mewah, bertukar pakaian, bertukar kereta, motor dan seumpamanya. Jadi bila tukar sini ni ikut trending dia punya tu, maka tidak dapat tidak. Yang tak ada duit, dia akan berhutang. Berhutang dengan apa? Berhutang dengan kad kredit, Mastercard tu. Sampai limit dia 11,000, 12,000, 15,000 dia punya tu. Tak apa, janji. Tak ada duit tak apa, hutang. Last sekali hutang, tinggal hutang last sekali. Dah keliling pinggang, tak boleh nak bayar lagi. Bila tak boleh nak bayar lagi, apa berlaku? Boleh berlaku bunuh diri, boleh berlaku mencuri, boleh berlaku rompakan dan seumpamanya lah. Kerana apa? Tak mampu nak bayar hutang. Jadi inilah yang mereka telah buat pada manusia. Termasuklah kita orang Islam sendiri terjebak ke dalam hutang. Sebab itulah Nabi SAW dalam doa dia telah ajar kepada kita supaya dijauhi daripada keberhutangan ni, hutang ni. Dijauhi daripada hutang, beban hutang ni. Okey? Tu yang antara yang mereka telah buat pada kita pada abad ini. Jadi siapa yang dah cukup, yang rasa dah tu cukup-cukup lah, membadailah dengan apa yang ada. Ada kereta, cukup lah. Tak perlu nak ikut kereta keluaran baru pula, pergi tukar pula. 4, 5, 6 tahun yang akan datang pula kereta edisi baru, tukar lagi. Ni orang kata ni dah terjebak dah terkena fitnah Dajjal dah. Seolah-olah macam dunia tu dah masuk ke dalam hati dia. Apa benda yang latest, yang terbaru, mesti dia akan beli dan akan tukarkan. Jadi inilah dunia hari ni, yang mana suka untuk orang kata bertukar-tukar, nak tunjukkan pada manusia dan seumpamanya. Apa lagi yang dia buat? Dajjal ini, dia cuba untuk membuatkan manusia bertuhankan wang ataupun duit. Bertuhankan wang ataupun duit. Dia suruh manusia ni supaya mengejar, cari duit, cari rezeki. Kalau boleh cari rezeki, cari duit siang dan malam. Dia buat pada kita. Dan kita dapat lihat hari ni, dunia hari ni, manusia 24 jam ada manusia bekerja, siang dan malam. Sebab apa? Mungkin nak sara hidup. Kos sara hidup yang terlalu tinggi menyebabkan manusia itu terpaksa bekerja siang dan malam. Tak cukup dengan satu kerja, tambah lagi kerja yang kedua, kan? Jadi Dajjal ini membuat satu sistem yang mana manusia dibebani oleh sara hidup, terpaksalah mengejar wang, terpaksalah mencari wang dan seumpamanya. Jadi berjaya tak mereka untuk seolah-olah dunia hari ini adalah dunia yang mana mengejar wang semata-mata, kan? Kita fikirkanlah betul ataupun tidak yang saya kata hari ni. Sebab saya pernah tengok manusia habis satu kerja, dia masuk pula kerja yang kedua. Habis kerja dengan government, dengan kerajaan, dia pergi pula kerja pasar malam. Tak tahulah, mungkin hobi dia ke, ataupun nak tambah pendapatan ke dan seumpamanya. Tapi inilah hakikat dunia hari ni. Manusia terpaksa mencari duit yang lebih untuk menyara kos kehidupan yang tinggi. Siapa punya angkara? Si Dajjal lah punya angkara. Dia buat macam-macam, kos sara hidup yang tinggi dan seumpamanya. Begitu juga kita melihat manusia ni cuba mengejar jawatan, pangkat. Kalau tak mengejar jawatan, tak ada kelas. Dia bina pula level-level tertentu, bagaimana manusia ini boleh mencapai tahap yang sepatutnya, daripada orang bawahan naik kelas sikit, naik sikit level sikit, naik level sikit, sehinggalah menjadi
pengarah ke, pengurusi ke dan seumpamanya. Malaysia terkejar-kejar itu. Terkejar-kejar itu nak mengejar jawatan ataupun pangkat. Ini semua kerja orang akan panggil kerja dajjal belaka ni. Kalau kita kerja dengan kerajaan ataupun kerja dengan syarikat-syarikat swasta, kita akan berjumpa dengan benda macam ni. Tapi kalau kita kerja sendiri, kita ada pekerjaan sendiri, kita sama ada dalam sektor pertanian ataupun sektor peternakan dan seumpamanya, sektor ekonomi kita ada bisnes kita sendiri, insya-Allah benda-benda begini tak akan berlaku. Fitnah-fitnah sebegini tak akan berlaku kepada diri kita ataupun kepada keluarga kita. Apa lagi yang Dajjal buat pada fasa keempat ni? Antaranya juga ialah Dajjal ni cuba untuk merosakkan sistem kekeluargaan Islam itu sendiri. Mereka nak semua, kalau boleh semua orang di dunia ini ataupun masyarakat di dunia ini huru-hara dari segi sistem kekeluargaan dia. Dan kita dah tahu dah kan, di Eropah sana sistem kekeluargaan mereka dah hancur. Tinggal lagi simbol kepada kekeluargaan Islam itu di Timur Tengah, di negara Arab. Mereka cuba untuk merosakkan sistem kekeluargaan Islam itu sendiri. Apa yang mereka ada, mereka nak rosakkan. Mereka boleh ciptakan teknologi yang bermacam-macam. Antaranya ialah mereka menciptakan teknologi telefon, gadget. Di sanalah mereka letak permainan-permainan untuk anak-anak muda. Jadi bila begitu, anak-anak muda akan jadi leka. Bila leka begitu, maka terabailah tanggungjawab sebagai seorang anak. Terabailah juga tanggungjawab sebagai, kalau pelajar, sebagai seorang pelajar, dan seterusnya. Maka bila begitu, sedikit demi sedikit sistem kekeluargaan itu akan jadi orang panggil terlerai, akan jadi rosak. Dan inilah yang kita perlu beri perhatian pada masa kini, bahawasanya mereka berjaya dah untuk merosakkan sistem kekeluargaan Islam itu dengan cara teknologi. Okey, so fikirkan apa yang saya kata ni sama ada benar ataupun tidak. Jadi kita sama-sama fikir, dan saya rasa anda memang hebat, anda memang awesome. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, Assalamualaikum.